Seterusnya, perayaan Hari Wesak melambangkan keharmonian dan juga perpaduan yang wujud dalam masyarakat pelbagai agama serta kaum di negara ini. Dan sempena sambutan Hari Wesak ini, kami ingin terus memberikan tumpuan kepada semangat kemuafakatan dan juga kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia dalam menjalani kehidupan normal baharu ini. Dan juga bersama kami di talian ialah penggerak perpaduan dan juga pengasas kempen Say Something Nice, iaitu Anas Zubedi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Anas, terima kasih kerana sudi bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, saya nak bawa perbincangan ini dengan apa yang saya bincangkan terlebih dahulu sebentar tadi. Kita melihat perkara yang paling dekat adalah bagaimana rakyat Malaysia ini bersatu dalam kita menentang COVID-19. Ini adalah antara contoh yang terbaik, kan? Tapi pada masa yang sama, sekarang ini kita melihat bibit politik sebagai contoh. Ia menimbulkan kegusaran bahawa ramai mengatakan bahawa belum tiba masanya. Berilah masa untuk kita berdepan bersungguh-sungguh dengan penularan krisis COVID-19 ini. Bagaimana pandangan anda sendiri pada masa ketika ini? Adakah tempoh ini ataupun keadaan ini Malaysia masih lagi terkawal keadaannya dari segi politik maupun dari segi pengurusan perpaduan kita? Assalamualaikum. Terima kasih dengan peluang ini. Sekarang ni kita lebih menumpukan kepada masalah COVID-19. Jadi memanglah kita kurang fikir mengenai politik. Dan diharap-harapkan ahli-ahli politik pun kurang memikir mengenai politik, lebih memikir untuk macam mana nak menangani masalah COVID-19 lah. Ya, jadi perpaduan kita mungkin sekarang kita bersatu kerana ingin menangani masalah COVID-19. Bagaimana untuk pihak Anas sendiri? Kerana kalau kita lihat ini berlaku juga, ini sejarah kita saksikan. Kerana penularan COVID-19 ini berlaku ketika mana pertelingkahan politik itu berlaku di Malaysia. Kita lepas pandang aspek-aspek ini sehingga tercetusnya kepada apa yang kita lihat sekarang ini, status masa COVID-19 di Malaysia ini. Bagaimana sepatutnya ini perlu dipelajari oleh ahli politik, oleh pemimpin dan sebagainya, memfokuskan kepada penyatuan itu paling penting kerana kita berdepan dengan musuh yang sama. Bagaimana musuh yang sama ini sepatutnya menyatukan kita berbanding memecahkan kita dalam perbezaan ideologi politik ini? Kita lebih baik jangan lihat pada sejarah lah, pada yang apa dah berlaku. Kita kena fokus dengan masa depan, masa sekarang, masa depan. Ya, memang kita kalau boleh, kita boleh minta ahli-ahli politik kurangkan dia punya politik kepartian dia. Nak minta 100% tak ada pun tak boleh lah, itu naif kan, kerana mereka ahli politik. Tapi kita minta boleh kita dikurangkan seboleh-bolehnya kepada setahap minima. Dan kita bersatu ni adalah bukan hanya dari segi kepartian politik, ya. Kita mesti melihat ke justice ataupun keadilan bukan sahaja dari segi politik atau agama. Kita mesti lihat dengan orang yang berada dan orang tidak berada. Jadi kalau kita lihat, contohnya kalau kita menangkap orang yang miskin dan orang yang kaya, kita harusnya buat keadilan yang sama. Ya, kita jangan yang miskin kita bagi kena kita buat masukkan ke dalam jail, tapi yang kaya kita tidak. Itu tak eloklah. Jadi kita bersatu padu ni bukan hanya dari segi kepartian. Orang miskin, orang kaya, orang di bandar, orang luar bandar, orang yang yang berada di rumah-rumah yang macam pangsapuri. Ini semua kita mesti melihat, ya. Persatuan kita ni bukan hanya dari segi kepartian, dari segi keseluruhan. Anas, bagaimana untuk kita mempelajari semua sekali gerakan yang wujud sejak penularan COVID-19 hari ini, khususnya bagi rakyat sendiri? Kita lihat kempen ataupun gerakan yang dijalankan oleh rakyat yang membantu golongan yang susah sebagai contoh. Walaupun mereka ini gerakan mereka terbatas dan sebagainya, mereka masih lagi mahu membantu. Ini aspek komuniti, membantu komuniti sendiri. Bagaimana ini harus diteruskan dalam keadaan normal baharu? Pandangan Anas sendiri. Ini Malaysia memang kita punya rutin, memang kita ramai orang yang baik hati, ya. Jadi nak membantu ni banyak orang yang nak membantu, tapi kita mesti ikut SOP lah. Kita mesti dengar betul-betul apa yang disuruh oleh KKM, kita ikut SOP. Jangan kita kerana bantuan kita membuat keadaan lebih susah, ya.
Tapi kita tengok kebanyakan orang Malaysia, kita boleh kata kalau kita tengok compare dengan Amerika, kita memang ikut apa yang SOP yang diberikan oleh KKM. Adalah orang yang memang bukan semua orang, ada juga yang melanggar lah. Tapi kebanyakannya kita boleh kata majoriti kita tidak, kita ikut SOP. Itu adalah satu kesatuan, satu kesatuan rakyat Malaysia yang benar-benar nak cuba menangani masalah ini. Dan komuniti banyak orang yang nak tolong orang yang miskin, boleh, itu bagus. Tapi kita mesti ikut SOP, kita mesti ikut apa yang disuruh oleh KKM. Kita jangan sampai kita nak tolong, nanti kita pula bagi bersusahkan, tambah kluster. Ya, Anas, terima kasih bersama kami pada jam ini. Sama-sama. Membincangkan kerana aspek perpaduan yang penting sekali. Itu tadi Anas Zubedi, beliau merupakan penggerak perpaduan dan juga beliau juga adalah pengasas kempen Say Something Nice. Sebelum ini kalau anda pernah lihat hashtag Say Something Nice ini banyak bercerita tentang bagaimana kita perlu bercakap dengan perkara yang baik. Terutama dalam bulan Ramadan ini kita melihat bahawa perkembangan semasa ini kita tidak mahu komen-komen yang jelek, yang juga mengapi-apikan sentimen dan sebagainya ini berlaku. Ini juga yang kami di Sarawak ini cuba lakukan. Kami bawakan mesej suara rakyat itu kerana isu sebenar itu yang perlu kita perdebatkan dan berbincangkan, mencari solusi dan sebagainya. Kerana pada akhirnya tumpuan dan juga fokus kita tetap kepada golongan-golongan yang amat memerlukan di bawah ini, yang vulnerable, yang rapuh ini. Inilah yang perlu kita beri tumpuan dan juga kita bantu kerana mereka tidak ada banyak pilihan dalam kehidupan mereka. Kalau tidak kita membantu mereka, siapa lagi yang akan bantu mereka? Penting untuk kita melihat isu ini dan juga politik itu, bagaimana keadaannya bergerak ke hadapan ini, dan juga PRK Chini nanti sekiranya akan dilangsungkan. Apakah kita melihat satu medan pertempuran perbezaan ideologi dalam kita melihat Perikatan Nasional ini yang diwujudkan memimpin negara pada ketika ini, dan juga ini tidak pernah disaksikan dalam arena politik sebelum ini. Bagaimanakah ini akan dimanuver dan juga dipandu sendiri oleh Perdana Menteri dan juga ahli politik yang lain? Ini penting untuk kita perhatikan dari semasa ke semasa.